Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, selamat datang para hadirin sekalian ke Forum Perdana Al-Ehwal Islam pada tahun 2020. Anda semua bersama saya, moderator pada malam ini, saudara Aiman Najmuddin bin Jaidi. Jadi saya sudah perkenalkan diri saya, eloklah kita berkenalan dengan para panel kita ke orangnya. Untuk panel pertama, kita pergi berkenalan dengan pendakwa bebas yang terkenal di Malaysia, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Adam bin Hamzi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sihat Sihat. Sihat Alhamdulillah. Baik, untuk panel kedua kita bersama orang yang terkenal, orang ternama dari negeri Kedah, iaitu Profesor Dr. Adam Ilman Muhammad Sahimi. Assalamualaikum Prof. Warahmatullah. Waalaikumsalam. Sihat Prof? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Baik. Panel kita dah kenal. Jadi untuk malam ni kita akan berbincangkan tajuk yang amat sesuai untuk didengarkan, iaitu pemimpin pemacu generasi terbilang, iaitu kepimpinan Zulkarnain. Eloklah bahawa para hadirin kebanyakannya pada malam ini yang hadir ialah orang-orang muda, para pelajar universiti yang merupakan pemimpin untuk masa hadapan. Jadi untuk pada malam ini berkenaan tajuk kita, pemimpin pemacu generasi terbilang, ini kepimpinan Zulkarnain ini, kita ada dua slot, iaitu slot pertama saya sebagai moderator akan bertanyakan satu soalan kepada setiap panel, dan untuk slot kedua para hadirin sekalian akan menanyakan soalan dan atau sebarang kemusykilan kepada para panel. Baik, jadi kita terus kepada slot pertama. Jadi kita boleh kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Adam bin Hamzi. Baik Ustaz, mungkin tajuk ini amatlah menarik untuk kita bincangkan. Jadi bila kita sebut berkenaan kepimpinan Zulkarnain, mungkin ramai yang tak tahu, ramai yang tak kenal. Jadi eloklah untuk soalan pertama ini saya menanyakan bahawa siapakah Zulkarnain ini? Baik Ustaz. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Sahabat saya, Saudara Aiman Najmuddin. Sahabat saya, panel kedua, Saudara Adam Ilman, hebat orangnya. Serta para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Okay, insyaAllah saya akan menyahut soalan yang diberikan oleh Tuan Moderator sebentar tadi. Apakah sebenarnya maksud Zulkarnain ini? Dan siapakah Zulkarnain ini? Sebenarnya secara etimologinya, Zulkarnain ini membawa maksud kepada dia yang bertanduk dua. Dia merupakan satu tokoh yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, iaitu di dalam surah Al-Kahfi. Dan apa yang menariknya tentang kisah Zulkarnain ini, apabila kisahnya merupakan salah satu kisah yang tidak disebut secara berulang-ulang di dalam Al-Quran, seperti mana kisah Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Secara etimologinya, perkataan Al-Qarn dalam bahasa Arab memiliki banyak erti. Okay? Perkataan Al-Qarn di dalam maksud Zulkarnain itu sendiri membawa maksud pelbagai maksud. Yang pertama, Al-Qarn bererti tanduk,
yakni tulang yang terdapat di bahagian atas kepala haiwan. Hampir sebahagian besar haiwan bertanduk memiliki 2 tanduk. Tetapi ada juga haiwan yang memiliki 1 tanduk seperti karkadan. Yang kedua, alkon juga bererti kepang, rambut. Tetapi kon juga dapat bererti menunjukkan ciri-ciri rambut tertentu meskipun tidak dikepang. Yang ketiga, alkon bererti juga puncak gunung tertinggi dan ujung pedang. Yang keempat, alkon bererti 100 tahun atau 1 abad dan setiap 200 tahun atau 2 abad disebut sebagai Kornani atau Kornain. Dan yang terakhir sekali, Koinail ar. Ya Allah, subhanallah, payah yang nak sebut. Koinail ar bererti bahagian ujung barat dan bahagian ujung timur bumi. Sebahagian ulama telah mentakwilkan bahawa maksud alkon ini bukan bererti kepada 2 tanduk, tetapi ia membawa makna kepada waktu, iaitu masa. Yang lebih secara terperincinya, ia menjelaskan bahawa masa ketika ia menaklukkan negeri-negeri di bahagian barat dan masa ketika ia menaklukkan negeri-negeri di bahagian timur. Kita sedia maklum bahawa Zulkarnain ni adalah seorang pemimpin yang agung, sehingga kisahnya telah disebut dalam Al-Quran seperti yang saya sebut di awal tadi. Dan alkon ini memberi maksud kepada apa? Kepada yang saya sebut tadi, iaitu masa yang membawa kepada masa yang di mana dia menakluki kedua benua dari segi timur, sehinggalah ke benua yang terletak di barat. Syekh Imran Hossain lebih cenderung mengatakan bahawa Zulkarnain ini bererti dengan waktu. Kerana menurutnya, kata alkon dalam Al-Quran lebih sering menunjukkan waktu. Walaupun demikian, ia juga boleh menjadi Zulkarnain membawa maksud kepada 2 tanduk seperti yang kita bahaskan di awal tadilah. Zulkarnain ini juga telah merupakan seorang raja Muslim yang sangat berkuasa, namun dia soleh. Daerah takluknya membentang dari bumi bahagian barat sampailah ke timur. Ia mendapat gelaran Iskandar Zulkarnain. Zul yang membawa maksud mempunyai, Kornain yang membawa maksud 2 tanduk. Maksudnya, Iskandar Zulkarnain ini mempunyai kuasa antara timur dan barat. Nama sebenarnya adalah Iskandar, dan Zulkarnain itu adalah gelaran yang diberikan kepadanya. Kerana apa? Kerana dia telah menaluki dan dia telah berjaya menaluki ada timur sehinggalah ke barat. Itulah sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Zulkarnain. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Adam bin Hamzi kerana jelas kita dapat banyak input berkenaan Zulkarnain itu. Okay, baik. Jadi, tanpa melengahkan masa saya ajukan soalan yang kedua kepada panel kedua kita, iaitu kepada Profesor Dr. Adam Ilman. Jadi Prof, soalan saya ringkas saja. Zulkarnain kita sudah pun kenal sebagaimana Hamzi tadi katakan. Jadi kita nak tahu lebih lanjut lagi, apakah kelebihan dan sumbangan Zulkarnain ketika zaman pemerintahannya. Prof boleh ulas sedikit berkenaan kelebihan dan sumbangan Zulkarnain tersebut. Baik, silakan. Okey, kepada saudara Aiman Azudin selaku moderator pada malam ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada apakah kelebihan dan sumbangan Zulkarnain pada zaman pemerintahannya. Okey, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kahfi sendiri pada ayat 84, mafhumnya, sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Okey. Jadi di sini kita sudah nampak dengan jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kuasa yang menyeluruh kepada Zulkarnain ini. Sebab apa? Sebab okey, kita cerita sikit Sejak kecil lagi Iskandar ni dia tak senang
dia tak senang melihat peperangan antara timur, yakni kerajaan Parsi, dan juga barat, iaitu kerajaan Romawi. Perang ni dia tak pernah berhenti dari tahun ke tahun, malah dari abad ke abad. Ramai manusia tewas, rugi harta benda, dan yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi kerosakan lingkungan hidup seperti harta benda awam lah, apa nama semua, infrastruktur, merugikan manusia itu sendiri. Dia Zulkarnain ni, dia berhasrat lah untuk menghentikan pemerintahan antara timur dan barat ni. Dia bercita-cita untuk menjadikan sebuah kerajaan yang dapat menyatukan wilayah timur dan barat. Maka sejak dia dewasa ni, Iskandar menjadi manusia yang soleh, berakhlak dan berbudi tinggi. Atas segala kesalahannya tu, Allah kurniakan kepada dia ni segala yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kiranya semua yang Allah bagi kepada dia ni cukup jadi pemimpin yang Allah bagi kepada. Bijaksana, amanah dia, apa semua, cara dia memimpin semua cukup lah Allah bagi. Dan kemudian mula-mula apa yang Allah bagi dekat dia, yang first ada tenteranya yang lengkap dan kuat. Maka dia menuju ke wilayah Maghribi, tempat terbenamnya matahari tu. Di situlah dia bertemu dengan kaum yang selalu membuat kerosakan. Okey, apa yang kita nampak di sini adalah tenteranya yang first adalah tenteranya yang kuat. Allah bagikan kelebihan kepada Iskandar Zulkarnain ni. Yang pertama, dan yang kedua, dia juga dapat menguasai dari hujung timur hingga ke barat. Mana kata luahlah kawasan jajahan dia ni kalau kita baca dalam sejarah dia. Dengan hanya seorang raja yang mampu mentadbir alam yang seluas itu. Dan Iskandar Zulkarnain ni juga pada zaman pemerintahannya dia terkenal di kalangan orang Islam dan juga orang bukan Islam. Mana kata dia bukannya orang yang biasa-biasa lah, kita kata kan. Orang yang hebat lah, bukan kaleng-kaleng lah. Kemudian apa yang Iskandar Zulkarnain ni buat pada zaman pemerintahan dia. Dia buat seperti mana kita semua tahu, Iskandar Zulkarnain ni membina sebuah tembok selepas diminta oleh satu kaum yang tidak dipahami percakapan mereka. Mereka meminta untuk membuat satu tembok daripada satu kaum yang digelar Ya'juj dan Ma'juj, iaitu kaum yang membuat kerosakan di atas muka bumi dan membinasakan semua harta mereka, rumah-rumah mereka, habis hancur binasa disebabkan oleh Ya'juj. Maka Iskandar Zulkarnain ni merasa kasihan lah, dan dia pun membina satu tembok yang tak boleh diciptakan oleh orang-orang pada zaman sekarang ni. Dicairkan dengan besi dan tembaga yang agak kemas lah. Sampai sekarang pun Ya'juj Ma'juj ni tak boleh nak tembus dinding tu. Sehingga kan sampailah Sarjana Barat pun mewujudkan satu filem yang berunsurkan Zulkarnain ni, iaitu filem Alexander lah. Sarjana Barat mewujudkan satu filem yang seolah-olah menampakkan itu adalah Zulkarnain, yang di mana mereka hanya mahu meracuni pada zaman sekarang. Rasanya itu saja pencerahan daripada saya. Selanjutnya kita kembalikan kepada moderator, Saudara Aiman. Terima kasih jawapan yang tadi, sungguh baik dan penting, berguna untuk kita. Saya rasa setiap jawapan siapa, maka habis kita yang pertama masuk ke iaitu pertanyaan penonton kepada para panel. Jadi saya memberi ruang kepada para hadirin sekalian untuk jika ada sebarang pertanyaan, perkenalkan diri dan sila ajukan soalan kepada para panel. Jadi saya silakan sesiapa saja untuk soalan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya saudara. Saya ada dua soalan saya nak tujukan kepada dua panel kita. Okey, soalan pertama saya nak tujukan kepada panel kedua kita, iaitu Prof. Dr. Adam Ilman bin Muhammad Sahiri. Jadi soalan dia, kerana Zulkarnain ini kisah dia banyak diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Jadi apakah hukuman yang dikenakan kepada orang yang berlaku zalim dan kenapa hukuman itu yang dipilih? Okey, itu soalan satu. Soalan kedua pula, kita sering digempurkan dalam berita
dengan pemimpin yang pecah amanah, ambil rasuah dan sebagainya. Berita ni bukan dalam negara saja tapi ada juga dekat luar negara. Jadi soalannya, sebagai seorang rakyat biasa, sebagai orang awam, apa yang boleh kita lakukan untuk melahirkan atau untuk memiliki pemimpin yang berwibawa seperti Iskandar Zulkarnain? Jadi soalan kedua saya tujukan kepada panel yang pertama. Jadi itu saya sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Naim. Ya. Jadi untuk soalan pertama ajukan kepada Prof. Jadi mungkin Prof boleh menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, terima kasih kepada saudara Naim dan juga Aiman. Okey, soalan pertama, apakah yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain kepada orang yang berlaku zalim dan mengapakah hukuman itu yang dipilih ya? Yang kita tahu, Iskandar Zulkarnain ini mempunyai yang kuat dan lengkap dan kuat. Maka apabila dia barat maghribi ni, tempat terbenam matahari ni, di situ ia bertemu dengan bangsa yang sentiasa dan kejahatan. Bukan saja merosakkan muka bumi dan macamkannya, tetapi dia menjadi tabiat dan kebiasaan perkara-perkara macam tu. Sehingga kan mereka suka membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak beragama, bahkan mereka ni seperti orang seolah-olah yang tidak ada agama pada diri mereka ni. Maka sebelum melakukan tindakan ni, Iskandar ni dahulu Iskandar menadah tangan kepada Allah ni, memohon bantuan daripada Allah apa tindakan yang harus dibuat kepada bangsa yang begitu kejam ni. Dalam permintaan doanya itu, Zulkarnain meminta adakah bangsa ini akan digempur habis-habisan atau dibiarkan begitu saja. Tapi Allah Subhanahu Taala ni yang Allah kata apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ni, Allah memberi kepada dia dua pilihan. Gempur habis-habisan sebagai balasan atas kekejaman mereka, atau diajar dan didik agar mereka kembali kepada kebenaran dan menyembah Allah. Buat cara elok lah orang kata kan. Kita tarbiah dulu macam tu lah. Ajar didik mereka ni serta meninggalkan segala kejahatan. Tapi Iskandar Zulkarnain ni dia memutuskan mereka yang derhaka dan jahat ni. Manakala orang yang baik ni akan dilindungi, maka orang yang jahat akan digempur dan akan dibunuh semua sekali. Sebelum dia memulakan pergempuran tersebut, dia berkata kepada bangsa tersebut, siapa yang aniaya akan kami siksa dan kembalikan kepada Tuhan. Mana kata siapa yang aniaya orang lain, kami akan hantar kepada Tuhan terus, balik kepada Allah lah, agar Tuhan memberikan siksa yang lebih pedih lagi kepada mereka ni, apa yang mereka buat pada orang lain kan. Adapun orang soleh dan baik ni pula, dungi dan kepadanya kami akan memerintah kewajipan-kewajipan dengan. Maka kata dia, selepas yang mereka akan milah tarbiah mereka untuk kembali ke pangkal jalan tauhidullah, kembali kepada Allah. Kemudian tenteranya bergerak menewaskan setiap orang yang kejam, melindungi setiap orang dan melindungi setiap orang yang baik. Akhirnya negeri itu dapat diamankan dan ditentramkan. Dan Iskandar Zulkarnain mengaturkan sebaik-baiknya dengan penuh kehidupan yang bahagia dan makmur. Selepas daripada peperangan tu, tak ada lagi lah orang yang jahat, yang pembunuh-pembunuh apa semua. Maka tinggallah orang baik-baik yang dilindungi oleh Iskandar Zulkarnain sahaja. Manakala hukuman itu dilaksanakan disebabkan oleh, kalau ikut logik akal kita pun, kita fikir buat taruh orang jahat-jahat, betul tak? Okay, lama binasa orang lain, habis rosak anak-anak bangsa. Mungkin Iskandar Zulkarnain pada masa itu, maka dia memilih keputusan untuk bergempur mereka yang derhaka dan jahat, maka untuk dan melindungi orang-orang yang baik. Okey, itu saja, sekian penyerahan daripada saya. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator dan yang bertanyakan soalan. Soalannya, apakah yang boleh dilakukan untuk kita melahirkan pemimpin seperti Iskandar Zulkarnain?
Sebelum tu kita perlu melihat apakah ciri-ciri pemimpin yang ada pada diri Iskandar Zulkarnain pada ketika itu. Yang pertama, ciri-ciri pemimpin yang ada pada Iskandar Zulkarnain pada ketika itu adalah sama dengan ciri-ciri pemimpin yang perlu diikuti dalam Islam. Yang pertama adalah bijaksana. Yang kedua adalah merendah diri. Dia tidak terlalu bangga dengan jawatan yang ada. Walaupun dia seorang raja, raja yang hebat, raja yang kuat, raja yang mampu menakluki daripada timur hingga ke barat. Dan yang ketiga adalah amanah. Sebenarnya banyak perkara yang boleh kita lakukan untuk kita melahirkan pemimpin seperti Iskandar Zulkarnain ini. Saya boleh pecahkan kepada beberapa bahagian untuk bagaimana cara atau solusinya untuk kita membangunkan pemimpin seperti Iskandar Zulkarnain. Yang pertama, melalui pihak kerajaan, melalui pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia boleh melaksanakan pelbagai insentif-insentif yang menarik. Seperti apa? Seperti kem-kem kepimpinan, kem-kem naduah kepimpinan dengan menjemput panel-panel yang kita kira adalah hebat dalam tokoh kepimpinan. Seperti yang kita lihat di Malaysia ini, siapa yang hebat dengan tokoh kepimpinan? Seperti Tun Dr. Mahathir, merupakan 2 kali Perdana Menteri Malaysia. Seterusnya seperti tokoh-tokoh kepimpinan yang lain, ahli-ahli politik kita yang berjaya. Bukan setakat ahli politik sahaja, tetapi pihak kerajaan juga boleh menjemput tokoh-tokoh kepimpinan dalam syarikat-syarikat. Seperti pengurusi, CEO syarikat penerbangan Air Asia, iaitu Tan Sri Tony Fernandez. Sebab apa? Sebab mereka boleh berkongsi ilmu bagaimana mereka memimpin satu organisasi, bagaimana mereka memimpin sesebuah organisasi yang mempunyai yang mempunyai pelbagai latar belakang, apa semua, bagaimana dia berjaya memimpin sehingga ke satu tahap mereka menjadi seorang berjaya. Itu pihak kerajaan boleh melakukan dengan menjemput panel-panel sedemikian, menghadiri kepada kem-kem kepimpinan yang boleh dianjurkan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, melalui peranan ahli keluarga itu sendiri. Bagaimana pihak ibu bapa dan ahli-ahli keluarga yang lain perlu untuk menyemai semarak kepimpinan dalam keluarga. Kerana kita tahu lelaki, saya sendiri seorang lelaki dan sahabat-sahabat panel-panel semua seorang lelaki, mempunyai tanggungjawab yang besar. Walaupun kita tidak menjadi seorang pemimpin untuk masyarakat, tetapi kita juga perlu sedar bahawa kita ni akan menjadi pemimpin keluarga, iaitu ketua keluarga. Jadi bagaimana kita nak menjadi ketua keluarga yang baik? Bermula daripada apa? Daripada bagaimana kita melihat, contoh kita melihat ketua keluarga kita sekarang, iaitu ayah kita. Bagaimana kita mengambil iktibar daripada kepimpinan dia untuk memimpin keluarga. Dari segi sentiasa perhatian kepada ahli keluarga, sentiasa amanah dan bijaksana dalam memimpin sesebuah keluarga. Dan yang ketiga, yang terakhir, di peringkat sekolah melalui guru-guru. Bagaimana guru-guru dapat menyemai sifat kepimpinan di dalam sekolah ini? Seperti apa? Memberi tunjuk ajar. Kita sedia maklum bahawa di sekolah sudah pasti mempunyai badan-badan pengawas, badan kepimpinan pelajar, majlis perwakilan pelajar sama ada di sekolah ataupun di peringkat universiti. Dari situ kita akan dapat mengajar mereka untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang bertanggungjawab, yang mentalitinya boleh dikatakan sebagai mentaliti yang terbaik untuk memimpin sesuatu agar semua masyarakat menjadi seorang yang berguna. InsyaAllah, itu saja. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Amat semakin menarik untuk kita bincangkan berkenaan tajuk Zulkarnain ini. Jadi saya persilakan kepada para hadirin yang mahu menanyakan soalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Adib Nuruddin bin Zaidi. Jadi soalan yang pertama saya ingin bertanyakan kepada Ustaz, apa pesanan Iskandar Zulkarnain sebelum meninggal dunia? Dan soalan yang kedua saya ingin tujukan kepada Prof, iaitu ada ulama yang berpendapat bahawa Iskandar Zulkarnain ini
juga dikenali sebagai Alexander the Great. Jadi apakah pandangan Prof berkaitan dengan pendapat ulama ini? Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Adib untuk soalan-soalannya. Jadi saya boleh teruskan, saya berikan kepada Ustaz untuk menjawab soalan. Baiklah, terima kasih, soalan yang agak baik. Apakah pesanan Iskandar Zulkarnain sebelum beliau wafat? Iskandar Zulkarnain meninggalkan 3 pesanan. 3 pesanan ini boleh dikatakan agak pelik bila kita dengar, apabila kita bincangkan. 3 pesanan yang ditinggalkan oleh Iskandar Zulkarnain ini berbunyi agak pelik. Yang pertama, apa Iskandar Zulkarnain kata sebelum dia wafat adalah pastikan tabib-tabib yang handal yang akan mengusung jenazah aku. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan sewaktu mengusung aku, taburkan segala harta kekayaan aku sepanjang jalan aku ke kubur. Dah masuk yang kedua ni, dah nampak pelik kan dia punya soalan dia. Dia punya pesanan dia. Yang ketiga, iaitu yang terakhir. Waktu mengusung jenazah aku, pastikan tangan aku terkulai. Tangan aku terkulai, biar semua orang nampak. Jika kita lihat pesanan ini, kalau pada zaman kini, tak kiranya macam tak dibuat oleh orang. Tak logik dan akal lah untuk kita laksanakan perkara-perkara ini apabila seseorang itu telah wafat. Tetapi hakikatnya inilah pesanan Iskandar Zulkarnain sebelum beliau wafat. Untuk pesanan yang pertama, pastikan tabib-tabib yang handal yang mengusung jenazah aku. Kerana apa Iskandar Zulkarnain ini berkata sebegini? Kerana dia hendak menghargai jasa tabib-tabib. Tabib-tabib ni membawa maksud kepada doktor, iaitu pengamal perubatan lah. Kalau dalam cerita Cina, memang masyarakat Cina dia akan memanggil tabib. Kalau dalam konteks masyarakat Melayu kita akan memanggil sebagai doktor ataupun pengamal-pengamal perubatan. Kerana apa dia mahu doktor ini mengusung jenazahnya? Kerana dia ingin menghargai jasa-jasa tabib ni terhadap dia. Apabila dia sedang sakit, tabib-tabib inilah yang datang merawat dia. Dan dia ingin menghargai jasa tabib-tabib ini dengan dapat membawa atau mengusung jenazah dia hingga ke kubur. Yang kedua, pastikan sewaktu usung aku, taburkanlah segala harta kekayaan aku. Biarlah orang ramai tengok harta kekayaannya, taburlah. Maksudnya di sini, apabila orang usung jenazah dia minta kita taburkan sahaja harta-harta. Iskandar Zulkarnain ni seorang raja. Sudah pasti dia mempunyai harta yang banyak dalam negara itu. Jadi dia minta untuk taburkan segala harta-hartanya di tengah-tengah jalan sewaktu jenazahnya diusung. Kerana apa? Kerana pada waktu yang dia ditaburkan harta-harta tersebut, sudah pasti orang ramai akan berebut-rebut untuk mengambil harta-harta tersebut. Tetapi apa yang hendak disampaikan oleh Iskandar Zulkarnain itu adalah sedarlah bahawa harta-harta yang kita miliki pada waktu itu, pada waktu kini, tidak akan kita bawa masuk ke dalam liang lahat, iaitu masuk ke dalam kubur. Jadi maksudnya kita akan membawa diri kita sahaja dan amal ibadat kita sahaja untuk masuk ke dalam alam kubur. Dan harta-harta kekayaan semua kita akan tinggalkan di atas muka bumi ini dan akan menjadi hak milik orang lain. Itulah apa yang hendak disampaikan oleh Iskandar Zulkarnain dalam poin yang keduanya. Yang ketiga, iaitu pastikan tangan aku terkulai ketika mengusung jenazah aku ini. Kerana apa? Iskandar Zulkarnain ingin menunjukkan bahawa pada semua, bahawa bila engkau lahir, dulu tangan kau adalah kosong. Tangan kau tiada apa-apa. Dan apabila engkau mati pun, bahawa pada tangan kau tidak mempunyai apa, iaitu kosong. Itulah yang hendak disampaikan oleh Iskandar Zulkarnain. Dia boleh saya kiaskan dalam seperti dalam lagu 90-an, iaitu lagu Fauziah Latif, yang macam
dia ada mengatakan lagu yang berkisahkan tentang terkulai layu di Tasik Madu. Saya tak boleh menyanyi, takut crack nanti. Okey. Sebab apa? Sebab apa dia katakan terkulai itu, maksudnya kita sudah tidak bermanya untuk membuat apa-apa. Kita melihat orang lain mengambil harta kita. Adakah kita mampu untuk menghalang setelah kita meninggal? Kita tidak mampu untuk bangun, untuk menghalang. Jangan ambil harta aku. Jangan kau nak usik harta aku. Kita tidak mampu menghalang. Sebab apa? Sebab kita sudah kembali ke rahmatullah. Kita tidak mampu. Dan yang keduanya, Iskandar Zulkarnain ini ingin menekankan bahawa kita perlu sedar bahawa pada waktu ketika itu, waktu kita sudah tidak mampu untuk melakukan apa-apa itu, kita sudah kehilangan satu sumber yang paling penting dalam hidup kita, iaitu apa? Masa. Seperti macam contoh anak muda zaman sekarang kita cakap masa dah time. Maksudnya apabila kita sudah mati, kita masa untuk kita melakukan sesuatu itu sudah tiada. Masa untuk kita menghalang sesuatu, masa untuk kita membuat amal ibadat sudah tiada. Maksudnya apabila kita sudah mati, itulah masa yang penamat. Itulah masa di mana kita perlu melihat kembali apakah amalan-amalan kita yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Itulah maksud-maksud yang tersirat dalam 3 pesanan yang boleh dikatakan agak pelik daripada Iskandar Zulkarnain itu sendiri. Sekian daripada saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Baik, terima kasih Ustaz Adam atas penjelasannya yang panjang tadi dan sangat penuh dengan ilmu-ilmu yang kita tahu bahawa pesanan-pesanan Iskandar Zulkarnain itu banyak sebenarnya. Jadi kita teruskan kepada Prof untuk soalan kepada Prof tadi. Okey, baiklah. Soalan sebentar tadi daripada adik tadi ialah berkenaan dengan ada ulama yang berpendapat bahawa Iskandar Zulkarnain ini juga dikenali sebagai Alexander the Great. Okey, sebenarnya ada 2 khilaf yang mengatakan Zulkarnain ini adalah Alexander the Great dan juga bukan. Tafsir fi Dilalil Quran, Alexander ni dia berpahaman animisme, yakni kepercayaan kepada roh dan juga makhluk halus. Sedangkan Zulkarnain ni seorang yang beriman dan seorang raja yang soleh. Tu kita nampak itu apa perbezaan di antara Alexander dengan Zulkarnain ni kan. Alexander ni dia lebih kepada makhluk halus, mana kata lebih kepada logical lah lebih katakan. Mana kata Zulkarnain ni lebih kepada Islamik lah kita kata. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah juga ada menyebut Alexander ni bukan Zulkarnain. Kerana Alexander dikenali sebagai orang yang tidak taat beragama dan tidak mengesahkan Allah. Sedangkan dia juga menyembah berhala. Memetik daripada pendapat Fakhr Razi, Zulkarnain ni ialah seorang Nabi. Sedangkan Alexander ni adalah seorang kafir. Yang ni di antara pendapat-pendapat ulama yang mengatakan Zulkarnain ni bukan Alexander the Great. Manakala pendapat sebaliknya yang mengatakan Zulkarnain adalah Alexander the Great ialah Imam Jalaluddin dalam kitabnya Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Sayuti menyebut Zulkarnain dengan nama Iskandar. Ibnu Hisham menegaskan dengan tegas, nama betul adalah Iskandar. Dialah yang membina kota Iskandariah. Kota Iskandariah kemudian dinamakan bersempena dengan namanya. Kerana wujudnya nama kota Iskandariah ni daripada nama Iskandar Zulkarnain itu sendiri. Imam Al-Alusi menyatakan Zulkarnain adalah Alexander, iaitu anak Raja Philip yang berjaya mengalahkan Raja Parsi iaitu Darius. Yang ni dinyatakan dalam tafsir Ruh Al-Ma'ani. Tapi pada pandangan saya mengatakan Zulkarnain ni bukanlah Alexander the Great kerana jurang antara Alexander dengan Zulkarnain ni waktunya adalah sampai 2000 tahun. Mana kata tak logik akal lah kan, kita ada ke orang zaman lalu yang boleh hidup sampai 2000 tahun, sedangkan Sallallahu Alaihi Wasallam pun hanya Nabi pun sampai umur 63. Maka kita ni umur ni semakin terbatas lah umur kita. Paling koman pun 60 lebih. Kalau ada rezeki lebih sikit Allah bagi pun timbul untuk tambah amal ibadat dalam hidup kita ni, adalah sampai 100 lebih moyang-moyang kita yang hidup sekarang ni kan.
Itu pun hanya 2% daripada 100% yang ada dalam atas muka bumi ni. Namun cerita daripada orang-orang barat tersebut sangat bertentangan dengan disebutkan dalam Al-Quran. Para mufassir menyatakan Alexander the Great ni adalah orang yang berbeza dengan tokoh yang ditulis dalam Quran ni, yakni Zulkarnain. Kerana Alexander the Great ni dalam cerita tu disebutkan dia tidak pernah membina sebuah dinding, yakni dinding yang Iskandar bina, dinding yang Zulkarnain bina, iaitu dinding untuk memisahkan antara dua kaum, Ya'juj Ma'juj dengan kaum yang bahasanya sukar dipahami tu, dengan dinding besar dengan teknologi dan dengan penuh teknologi dengan saiz sebesar itu pada saat tu, pada zaman tu, yang kita kata serba kekurangan lah, kita katakan tak macam sekarang boleh macam-macam benda kita boleh dapat. Dan besi yang dibuat pada besi bercampur dengan tembaga. Manakala juga dinyatakan bahawa Alexander ni adalah seorang musyrik, sejarah tidak mencatatnya sebagai seorang raja muslim yang taat pada agama tauhid. Ada juga sejarawan muslim yang juga ada tafsir, Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan meskipun punya nama yang sama dan peluk cerita yang sama, iaitu kekuasaannya memerintah dari barat ke timur, timur ke barat, kedua-duanya adalah sosok yang berbeza. Kenapa? Sebab itulah seperti yang kata tadi, kerana ada jurang waktu yang sangat jauh sampai ke 2000 tahun. Dan ini boleh katakan hanya mereka yang tak memahami sejarah lah yang boleh dibodohkan oleh identiti oleh kedua-dua orang tu. Okey, rasanya itu saja penjelasan saya. Seterusnya kembali kepada moderator kita. Baik, terima kasih Prof atas penjelasan ini tadi. Jadi mungkin untuk yang terakhir sekali, boleh saya meminta seorang saja lagi untuk tanyakan soalan. Jadi silakan, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Karikuan, dan di sini saya ada dua persoalan yang ingin ditanyakan kepada ahli panel kita. Soalan pertama saya ingin tujukan kepada Profesor Adam Ilman. Soalnya begini, macam kita cerita pasal Zulkarnain ini, pada pendapat Prof lah kan, apakah ciri-ciri yang masyarakat sekarang dapat teladani berdasarkan kepribadian Zulkarnain ini? Dan soalan kedua saya untuk Ustaz Muhammad Adam. Soalannya, kenapa kebijaksanaan pemimpin ni penting untuk kita memajukan masyarakat dan negara kita? Itu sajalah soalan saya sekarang pada hari ini. Baik, terima kasih saudara Khairul. Jadi kita boleh teruskan kepada Profesor untuk menjawab soalan. Okey, baiklah, terima kasih kepada saudara Khairul sebentar tadi. Itu soalannya, apakah ciri-ciri yang dapat ditelajani, iaitu ibrah lah kita pendek katakan, yang dapat kita ambil daripada kisah Zulkarnain ni. Yang pertama, Islam ni bersifat menakluk, menguasai ataupun mempengaruhi, tetapi bukan menjajah. Jadi kita boleh faham konsep kat situ. Mana kata Islam ni agama yang hablum minallah, hablum minannas, kita katakan untuk agama yang menyayangi antara satu sama lain. Kiranya kita tak ada lah kita pergi rushing mereka, kita pergi tu, macam ni, masuk Islam. Tak ada, Islam tak ada macam tu. Tengok kita tengok cara Nabi kita dakwah orang macam mana. Walaupun Nabi dilempar dengan berbagai-bagai dugaan yang datang kepadanya, walaupun dilempar dengan najis pada mukanya, dilempar dengan batu, tapi Nabi tetap menyebarkan dakwah dengan kasih sayang. Atau apa? Islam ni bersifat menakluk, menguasai dan mempengaruhi, tapi bukan menjajah. Yang kedua, kuasa besar harus berada di tangan umat Islam. Kerana apa? Bila kuasa besar ni ada pada tangan umat Islam, maka lebih mudahlah kita untuk menguasai ekonomi-ekonomi lain dan juga untuk memperkembangkan agama kita sendirilah. Maka kalau boleh itu memang susah lah kita nak buat kan, tapi tak apalah, kita sebagai anak muda zaman sekarang tak salah pun kita cuba. Kalau kita boleh Islam ke satu Amerika tu, Allah Akbar, tak salah lah, betul Khairul. Akan tahu lah satu hari nanti Allah takdirkan Khairul sendiri kan yang jadi ulama ke apa ke, Allah alam lah. Amin. Kita hanya mampu amin je lah kan. Kalau yang ketiga, untuk menjadi kuasa besar yang Islam ni, umat Islam harus mempunyai keupayaan secara politik, mempunyai ilmu yang mempunyai tanda aras yang tinggi
dan sarana dan prasarana yang baik. Yang ni politik lah. Kalau kita nampak sekarang ni politik Islam ni kita macam goyah lah. Kita tengoklah di Timur Tengah sekarang ni pun di antara raja-raja Timur Tengah pun berlaku banyak konflik, berlaku macam-macam lah. Antara adik-adik raja sendiri, perebutan kuasa lah, apa semua lah. So kita nampak gitu politik Islam ni sangat goyah. Sehingga kan bila kita nampak goyah di mata pandangan musuh, maka musuh lebih senang nak tackle kita. Seterusnya yang keempat lah kan, ini adalah puasa-puasa yang prihatin, membela yang tertindas dan menghukum yang zalim serta menjadi penyelamat kepada yang fakir. Ni apa dia yang Iskandar Zulkarnain lakukan ni, seperti mana dia membela orang-orang yang ada masa dia pergi kepada Maghrib, pergi ke Maghrib apa sebelah barat, di mana dia membela golongan-golongan yang baik dan membinasakan semua golongan-golongan yang zalim lah, yang membuat kezaliman kepada orang-orang yang baik. Okay, rasanya yang itu sajalah penjelasan daripada saya. Okay, kita kembali kepada moderator. Okay. Baik, terima kasih Prof di atas penjelasannya. Jadi soalan terakhir untuk kita pada malam ini, jadi sila Ustaz Muhammad Adam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator dan sahabat yang bertanyakan soalan. Soalannya ialah mengapakah pentingnya kebijaksanaan seorang pemimpin itu untuk memajukan masyarakat dan negara. Sebelum tu, kita perlu kenal apa maksud pemimpin ini sebenarnya. Pemimpin ni adalah seorang ketua yang di mana dia perlu memimpin orang ramai ke arah satu perkara yang lebih baik. Dan dia bukan setakat saja memimpin orang ramai, tetapi ia perlu membawa kecemerlangan dan dia juga perlu memastikan bahawa masyarakat ataupun golongan-golongan yang berada di bawahnya, di bawah pemerintahannya, berada dalam keadaan baik dan tidak terseksa dan tidak hidup dalam keadaan aman dan tidak tergolong dalam keadaan yang susah seperti miskin, nak makan pun susah, nak hidup dalam keadaan aman pun tidak dapat, berlakunya perang huru-hara di sana. Itulah sebenarnya tugas seorang pemimpin ini. Tetapi mengapakah pentingnya seorang pemimpin ini perlulah bijaksana dalam untuk memajukan masyarakat dan negara itu sendiri. Saya boleh memberikan satu bayangan lah. Jika seorang pemimpin itu tidak bijak dalam membuat sesuatu keputusan ataupun mengeluarkan satu kenyataan. Saya memberi contoh, ada seorang pemimpin daripada negara kita mengeluarkan satu kenyataan yang berbaukan perkauman, yang berbaukan sifat-sifat negatif terhadap negara lain, terutamanya negara-negara kuasa besar seperti negara China yang mempunyai aset ketenteraan yang kuat, seperti negara Amerika Syarikat yang memegang kuasa ekonomi dunia. Jika negara kita, saya ambil konteks dalam negara kita. Negara kita adalah negara yang kecil. Jika seorang pemimpin itu daripada negara kita sendiri, saya memberi contoh, jika dia mengeluarkan satu kenyataan yang boleh mengelirukan atau boleh menggugat kedamaian antara kuasa-kuasa besar yang terdapat di dunia ini pada ketika ini, dia akan menyebabkan pelbagai perkara yang akan berlaku. Terutamanya akan menggusarkan terhadap masyarakat, akan menyebabkan negara-negara besar ini memberi ancaman kepada negara seperti ingin menyerang negara kita. Selain itu, saya memberi contoh bagaimana kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin negara kita ini dapat mengelakkan peperangan yang berlaku daripada negara-negara besar. Sebagai contoh, isu Laut Cina Selatan. Bagaimana Malaysia, pemimpin Malaysia mengeluarkan kenyataan-kenyataan rasmi yang tidak menyebelahi mana-mana pihak, tetapi menegaskan bahawa Malaysia amat mementingkan persepakatan sejagat antara negara-negara ASEAN dalam melindungi kedamaian dan mengelakkan peperangan-peperangan
daripada negara-negara besar seperti negara China dan Amerika Syarikat itu sendiri. Dari segi ekonomi pula, bagaimanakah kebijaksanaan pemimpin ini digunakan? Ialah bagaimana dia mempromosikan ekonomi buat barang-barang tempatan terhadap luar negara dalam meningkatkan lagi ekonomi Bumiputera dan ekonomi masyarakat setempat kita bagi menambahkan keuntungan terhadap negara kita. Bagaimana pihak kerajaan itu sendiri menarik pelabur-pelabur dari luar untuk melabur dalam negara kita, sekaligus dapat meningkatkan lagi KDNK, pendapatan negara kita secara kasar yang lebih menguntungkan terhadap negara kita. Perkara ini semua jika tidak menggunakan kebijaksanaan oleh pemimpin, dia akan menjadi kemudaratan, dia akan menimbulkan satu kemudaratan terhadap masyarakat negara kita. Kalau dari segi ekonomi, dia akan melumpuhkan ekonomi terhadap masyarakat kita. Dia akan menjadikan masyarakat di dalam negara kita ini, rakyat di dalam negara kita ini hidup dalam keadaan susah tanpa ekonomi yang baik. Sekejap ekonomi naik, sekejap ekonomi turun. Dia akan menyusahkan rakyat. Tanpa kebijaksanaan pemimpin juga, dia akan menyebabkan masyarakat tidak akan hidup dalam keadaan aman damai seperti mana yang kita alami, kita hadapi pada ketika ini. Walaupun kita hidup dalam pelbagai kaum, walaupun kita hidup dalam keadaan mempunyai pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia seperti Melayu, Cina, India dan pelbagai agama yang kita anuti, tetapi bagaimana kebijaksanaan pemimpin kita itu sendiri dalam menjaga keharmonian dalam negara kita, bagaimana kita boleh duduk seiring dan bagaimana masyarakat Melayu itu boleh terima masyarakat India dan Cina itu duduk dalam tanah Melayu itu sendiri. Oleh itu ingin saya tekankan bahawa kebijaksanaan pemimpin ini adalah amat penting bagi masyarakat, dan masyarakat juga perlulah memilih seorang pemimpin yang baik dan seorang pemimpin yang bijak dalam melaksanakan satu keputusan dan tidak tergapah-gapah dalam melaksanakan keputusan. Oleh itu, sekian daripada saya. Saya kira itu sudah menjawab persoalan daripada hadirin kita sebentar tadi. Saya kembalikan kepada panel. Baik, terima kasih Ustaz Sadam. Jadi penjelasannya amat baik dan secara tidak langsung menunjukkan bahawa kepimpinan Zulkarnain ini amatlah hebat. Memang sudah terang lagi bersuluh bahawa tajuk pemimpin pemacu generasi terbilang, kepimpinan Zulkarnain di bawah tema kepimpinan ini dapat mendidik generasi muda yang bakal memimpin negara pada masa akan datang. Jadi saya rasa masa pun sudah kita sudah kesentukan masa. Jadi saya sebelum itu ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudi hadir, walaupun kita PKP, kita tidak boleh nak berhimpun di masjid ataupun mengadakan forum ini di masjid ataupun di pejabat daerah, pejabat agama sedemikian. Namun platform secara online inilah yang hanya satu cara sahaja yang dapat menyatukan kita, yang kita boleh berkongsi ilmu antara satu sama lain. Jadi terima kasih kepada para panel kita sudi meluangkan masa. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Adam, terima kasih kepada Prof. Jadi saya sebagai moderator ingin mohon maaf atas kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Wallahu a'lam. Kita sudahi forum kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Baik, terima kasih kepada semua. Jadi dari itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.